Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati YDP PIBG Encik Ahmad Fatmi bin Saleh, yang dikasihi Guru Besar Sekolah Rendah Islam Al-Amin Dungun, Puan Hajah Nazilah binti Muhammad, seterusnya barisan AJK PIBG, penolong-penolong kanan, para ibu bapa dan guru-guru sekalian. Terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir meluangkan masa pada hari ini untuk taklimat pembukaan sekolah, walaupun secara maya tanpa bertemu lah. Diharapkan walaupun ada mungkin tak semua ibu bapa yang boleh hadir, rasanya boleh kita wakilkan kepada mana yang hadir hari ini untuk sampaikan juga kepada yang lain. Mungkin ada kekangan tak dapat untuk sama-sama bersama kita hari ini. Baiklah, kita mulakan majlis kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Muallim Muhammad Hafizur Rahman bin Muhammad Saufi. Muallim akan bacakan ayat Al-Mujadalah dari ayat 8 hingga ayat 11. Silakan Muallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Muallim Hafizur Rahman atas bacaan
surah Al-Mujadalah tadi. Semoga majlis pada hari ini diberkati dan sama-sama kita mengambil manfaat untuk majlis pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita dengarkan ucapan daripada guru besar kita, Mukadimah Nazilah binti Muhammad. Persilakan. Terima kasih Alif Mursyida, penulis majlis kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Adinda Ahmad Fatmi, YDP PIBG, PJK PIBG, ibu bapa yang dikasihi sekalian, guru-guru yang bersama-sama pada kita dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak berjumpa, setelah lama kita bercuti, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat lagi bersama-sama insya-Allah, dan saya pasti anak-anak, ibu bapa pun rasa gembira apabila sesi persekolahan dibuka insya-Allah. Walaupun kita rasa ada ramai mungkin yang terkesan dengan apa yang Allah uji pada kita, tapi insya-Allah kita juga melihat merasakan beberapa perkara yang positif itu. Walaupun ada perkara yang negatif, tapi insya-Allah ada di sana yang dapat kita merasa, yang dapat kita lihat perkara-perkara yang positif juga insya-Allah. So selepas lebih kurang 3 bulan anak-anak berada di rumah, insya-Allah kita akan kembali semula walaupun dalam keadaan yang tidak seperti sebelum ini, insya-Allah. So itulah sebenarnya tujuan utama kita mengadakan majlis ini, taklimat dan libat urus parents pada hari ini, dan ini merupakan sebahagian daripada yang memang diwajibkan kepada setiap institusi pendidikan untuk mengadakan sesi seperti ini. So kita harap walaupun kita tidak dapat berjumpa muka, tapi apa yang kita lakukan hari ini dapat mencapai matlamat kita, iaitu untuk menyampaikan apa-apa yang telah kami sediakan, bincangkan, dan juga mungkin saja ada pandangan-pandangan dan saranan yang baik daripada ibu bapa. So kita mengharapkan majlis kita pada hari ini akan berjalan lancar. Alhamdulillah. Apa yang akan dibentangkan hari ini oleh pihak sekolah adalah yang kita ambil kira dari semua pembentangan, garis panduan yang diberi KM. Kita juga telah ada menjalani taklim dari PD, JPN swasta dan sebagainya, dan juga apa yang kami dapat daripada institusi Muslim yang digunakan pakai oleh sekolah-sekolah rangkaian kita, dan begitu juga perbincangan dengan IBG dan diskusi kami di sekolah yang tidak habis-habis tu. So kita come out dengan apa yang akan kita bentangkan pada hari ini insya-Allah. Dan begitu juga pandangan-pandangan ibu bapa secara rasmi atau tidak rasmi, kita masuk dengan sekali. Kita harap apa-apa yang akan dibentangkan hari ini sebenarnya sangat besar harapan kami di sekolah supaya ibu bapa apabila mendengar dan dapat menerima dengan hati yang terbuka. Sebab kami rasanya telah melihat daripada semua sudut kekurangan-kekurangan kita, kelebihan di mana yang ada, pandangan-pandangan yang diterima. So kita bentangkan pada hari ini insya-Allah. So sekali lagi memang sangat besar harapan pihak sekolah supaya ibu bapa dapat menerima insya-Allah apa yang telah kita sediakan pada hari ini. Saya juga maklum bahawa mestilah para ibu bapa, terutamanya guru-guru, and even bukan guru pun, dia sudah maklum dengan SOP, dengan perkara-perkara norma baru yang diberikan kepada kita. Sebabnya kalau kita lihat di halaman Google, kita cari dekat website tu memang bermacam-macam, dan even boleh dikatakan setiap hari. Kalau laman web MKN contohnya kan, memang ada banyak sangat
makluman yang memberi pengetahuan kepada kita supaya tak adalah bila kita tengok hari ni kan macam satu benda yang baru. InsyaAllah taklah. Tak rasa macam itulah sebab maklum. Dan sebahagian daripada kita juga telah ke sekolah kan. Para guru telah ke sekolah dan telah rasanya mungkin juga boleh share beberapa perkara untuk kebaikan. Untuk kita tambah baik apa yang dibentangkan di sekolah Al-Amin Dungan. Wallahualam. InsyaAllah kita akan bersama sehingga akhir program. Kita harapkan Allah akan memberi kekuatan dan keredaan supaya apa yang kita harapkan akan berlaku. Anyway, jika ada sebarang saranan ataupun tambah baik yang kita harapkan daripada ibu bapa, boleh saja menghubungi pihak sekolah. Sebab nanti kalau kita di sini now ada 39, mungkin ada sedikit kesukaran kalau sekiranya semua kalau kita ada banyak pandangan nak disebut pada hari ini, mungkin kita pun nak dengan ruang masa yang ada. So kalau mengharap baik dan saranan daripada ibu bapa, kami alu-alukan. Tapi boleh saja hubungi pihak sekolah insyaAllah. Dan kita akan bertambah baik di mana-mana insyaAllah. Wallahualam, sekali lagi terima kasih kepada pihak pengurusan Seriat, PK terutamanya yang telah begitu banyak bekerja. Dan juga ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini. So kita, even though kita record, tapi sampaikanlah kepada kawan-kawan kita yang tidak hadir. Wallahualam bisawab. InsyaAllah kita teruskan dengan niat yang baik. Semoga majlis kita hari ini akan berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan semula pada Anis Murshidah. Terima kasih Puan Guru Besar kita. Ya, kita rekod sesi kita ni tapi saya mengharapkan juga penyertaan daripada ibu bapa dari segi kita nak bagi pendapat ke, sebab tu kita perlukan juga yang hadir hari ni untuk berserta dengan kita lah untuk cadangan ke atau apa-apa. Okey, tanpa menengahkan masa lagi, saya jemput Mukadimah Zainab. Minta maaf. Saya akan jemput Encik YDP PIBG kita, Encik Ahmad Fatmi bin Saleh untuk berikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang dapat join sama dalam taklimat SOP pembukaan sekolah Rendah Islam Al-Amin Dungun pada 15 dan 22 bulan ni. Saya berharap agar ibu bapa dapat mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh pihak pengurusan sekolah ini dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang lapang dan dapat memberi pandangan di atas kekurangan yang mungkin terdapat dalam taklimat ini. Saya juga berharap agar ibu bapa dapat menjaga kesihatan anak-anak, kebersihan anak-anak sebelum hadir ke sekolah nanti. Sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dalam menghadapi norma baru persekolahan ini. Saya rasa itu je lah kot. Pasal nak dengar taklimat lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklimat SOP oleh penolong kanan hal ehwal murid Puan Zainab Sulaiman. Sekejap Ani Cipi Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wifi ni boleh daftar dulu ni. Yang akan diberikan oleh saya hari ini ialah tentang SOP
SOP pembukaan sekolah pasca pandemik COVID-19 ini. Seperti yang sedia maklum, Cakap je ni. seperti sedia maklum yang yang telah dibuat oleh KPM sendiri, tarikh pembukaan sekolah kita pada hari Rabu 15 Julai dan untuk tahun 5 dan 6 sahaja. Untuk tahun 1 dan 1, 2, 3 dan 4 Zainab, sorry. Suara Zainab. Suara tak jelas. tak jelas. Nampak. Berdua gitu. Okey. Untuk tahun 1 hingga 4 Berdua. 22 Julai. Banding dengan kat sini. Suara Test kat test dulu. Okey, test. Dengar tak? Boleh dengar tak? bergema. Bukan internet ni ke? Mari sini, mari sini. Okey, good. Tukar dulu. Tutup dulu. Kayak gini nampak. Nak saya ni, mana ni? Tukar pakai mic ni. Sekejap. Gema. Dengar saya ni, test. Okay, test. Kan saya pun. Ada ni okey je. Cuba test. Cuba tengok test. Syah dengar Syah? Okey, clear. Cik Bazmi kata okey, clear. Okey. Okey dah, okey dah. Saya tunjuk muka lah. Okey. Okey, boleh sambung? Okey, kita sambung ya. Minta maaf. Maaf atas kesulitan. Okey, seperti yang sedia maklum, tarikh pembukaan penuh sekolah ialah pada hari Rabu 15 Julai untuk tahun 5 dan 6. Untuk tahun 1 hingga 4 tu pada hari Rabu minggu satu lagi, 22 Julai 2020. Kita telah diberi pilihan 3 model persekolahan yang telah diberi pilihan oleh KPM, iaitu model pertama tu untuk sekolah yang memang cukup fasiliti lah, dia boleh buat satu sesi. Yang kedua tu tapi sekolah kita memilih dan memang kita terpaksa lah pilih model penggiliran, iaitu model ketiga oleh kerana kekangan tempat dan kelas. Pada hari Ahad dan Selasa untuk tahun 1, 4 dan 6, Isnin dan Rabu tahun 2, 3 dan 5, Khamis tahun 5 dan 6 saja. Untuk tahun 1 dan 2, dia hanya 2 hari lah seminggu. Untuk 3, 4, 5 dan 6, 1, 2, 3, 2 hari, 4, 5 dan 6. Ayah kemana sebab tadi kelas lagi. Ini anak boleh dah. Ibu, okey, parents boleh tengok je lah apa Yang tengah present. yang tunjukkan slide tu. Okey. Untuk waktu persekolahan kita pendekkanlah daripada waktu hari persekolahan biasa kita, iaitu dari 7.40 hingga 3.30 biasanya. Tapi sekarang kita dari 7.40 hingga 1 petang sahaja. Saya teruskan ya. Untuk kehadiran murid, anak-anak perlu hadirlah pada hari yang telah ditetapkan. Tahun 1, 4, 6 hari Ahad, Khamis, Selasa, ikut jadual yang telah diberikan lah. Nanti Muallimah Aisyah akan keluarkan jadual.
Untuk kehadiran murid, ibu bapa perlu memastikanlah anak-anak berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke sekolah. Tiada gejala-gejala lah, demam ke, batuk ke. Yang memang dah tak sihat dari rumah tu memang tak perlulah hadir ke sekolah. Ibu bapa juga disarankanlah untuk menghantar anak-anak ke sekolah dan menjemput anak-anak tepat pada waktu. Ibu bapa diminta menghantar anak-anak ke pintu pagar dan tunggu dahulu, jangan balik terus ya. Tunggu dulu, jangan balik terus. Selepas suhu badan anak-anak diambil baru boleh beredar. Untuk elakkan bila tiba dekat pintu pagar tu suhu anak-anak melebihi suhu yang dibenarkan, maknanya parents kena bawa balik lah anak tu. 37.5 dah suhu dia. Memang kena bawa balik terus. Okey, untuk saringan kesihatan tu, suhu anak tu ia akan dilakukan setiap hari, akan direkodkan pihak sekolah. Okey, untuk persediaan sekolah kita, sekolah Al-Amin ni, untuk pembukaan sesi persekolahan kita memang ikutlah, kita rujuk SOP yang telah dikeluarkan oleh KPM dan juga rangkaian sekolah rangkaian Ikram Muslim. Sebenarnya taklimat pasal SOP ni kepada pengajar dan juga wakil PIBG telah diberikan sebelum 2 minggu lepas. Okey, ni antara gambar lah yang masa kita buat taklimat pada guru-guru dan juga wakil PIBG 2 minggu lepas. Kita teruskanlah pada SOP. Kalau kita tengok sini pasal penjarakan sosial lah, lebih kepada macam mana perjalanan anak-anak ke sekolah nanti. Ni kalau waktu pagi, kita ada 2 pintu pagar masuk. Pintu pagar A dan B sahaja. Nanti akan dimaklumkan dalam WhatsApp group tahun berapa akan masuk pintu pagar A, tahun berapa akan masuk pintu pagar B, untuk mengelakkan kesesakan pada waktu pagi. Sebab pintu hadapan yang gambar ni ialah pintu pagar A. Yang satu lagi yang dekat Pondok Jaga tu yang B. Okey, yang A tu berhadapan dengan kedai roti canai. Oh, untuk A. Okay. B tu dekat pejabat sekolah. Okey. Ini biar ni. Okey. Ni ialah pergerakan ke kelas anak-anak dan di dalam kelas. Tanda-tanda tu telah kita buatlah dekat kelas semua anak-anak ni. Okey. Memang kita ikut sepenuhnya lah. Kalau setakat ni kita memang ikut apa yang telah diberitahu, iaitu penjarakan dalam kelas tu mengikut bahu 1 meter bahu ke bahu. Kalau sebelum ni 1 meter meja ke meja, tapi yang terbaru ialah dari bahu ke bahu. Ni ialah dewan yang mungkin akan digunakan untuk anak-anak yang mungkin terlewat sedikit balik. Mungkin kita akan tempatkan di sini. Memang kita dah susun siap-siap meja ikut jarak yang betul lah. Bilik guru juga tidak ketinggalan. Memang awal-awal lagi memang kita dah setting balik. Memang ada penjarakan. Okey, seterusnya pasal pelitup muka. Anak-anak memang perlu dibekalkan dari rumah ya, face mask. Maknanya bukan pihak sekolah yang bekalkan. Maknanya dari rumah tu bawa sendiri face mask, hand sanitizer, wet tissue, tu memang kena bekalkan dari rumah ya,
bukan sekolah yang bekalkan. Kita cuma untuk kes-kes kecemasan je lah, ada sekolah sediakan. Okey, semasa PDPC, untuk pemakaian dia, semasa hadir tu memang perlu pakai. Kalau dalam kelas masa PDPC, anak-anak dibenarkan untuk pakai ataupun tidak. Kalau pakar tu susah pula nak tanya mualimah soalan benda-benda. Ada ayah pakar pun tak apalah. Untuk murid yang memang berimmunity memang rendah lah, suka demam, ada demam ke, batuk ke, memang sentiasa kena pakai pelitup muka tu. Okey, untuk waktu rehat, kalau sebelum ni kita ada 2 waktu rehat, sesi pagi dan juga tengah hari. Sekarang oleh kerana waktu sekolah telah dipendekkan, sekali sahaja waktu rehat untuk anak-anak, iaitu pada pukul 10 pagi hingga 10.30 pagi. Anak-anak makan pada waktu rehat tu bukan di kantin tapi di kelas masing-masing, yang mana makanan akan dibungkus dari kantin sekolah dan yang akan diedarkan lah. Guru-guru akan berada bersama anak-anak ketika makan waktu rehat. Maknanya anak-anak tak perlu keluar kelas, turun ke kantin, tak perlu. Kantin memang akan ditutup, dari luar memang akan ditutup lah. Hanya digunakan untuk memasak je. Okey, kos untuk sehari ialah RM2 seorang. Setakat ni setelah berlakunya perbincangan antara pihak sekolah dan juga PIBG, memang kita bersetuju untuk bungkus makanan dari kantin untuk elak daripada kesukaran lah untuk kita nak arrange makanan anak-anak, ada yang bawa bekal ke, yang ni tak bawa. So sekarang ni kita bungkus. Kalau ada yang bawa bekal pun kita memang sediakan makanan untuk dia juga. Maknanya semua orang memang kena ambil makanan kantin tu. RM2 sehari. Untuk minuman dibawa sendiri oleh murid dari rumah. Pihak kantin tidak sediakan minuman. Itu ada tak? Okey, untuk waktu balik, seperti yang saya maklumkan tadi, waktu balik kita diawalkan pada 1 petang. Solat Zuhur, kalau sebelum ni kita buat kat sekolah berjemaah, sekarang ni memang tak adalah. Solat Zuhur sempat di rumah. Sebab tu parents kena datang awal lah. Anak balik pukul 1 tu sepatutnya parents dah ada tunggulah dekat pagar tu. Parents tidak benarkan masuk ke dalam pagar sekolah masa waktu anak-anak balik. Untuk elak anak daripada berlari-larian untuk dapatkan parents. Okey. Untuk kaedah pembelajaran sekarang, oleh kerana kita menggunakan model yang ketiga tu, penggiliran, maknanya anak-anak tidak sepenuhnya seminggu tu hadir ke sekolah. Beberapa hari dia akan berada di rumah tetapi diteruskan pembelajarannya secara online, macam sekarang. Maknanya sekarang ni kita guna kaedah teradun, blended learning. Kemudian aktiviti co-curriculum seperti PJ ke memang kita tak ada. Sukan ke secara beramai-ramai memang tak ada lah. Seperti mana macam perhimpunan pun memang tak ada. Tiada aktiviti luar bilik darjah, contohnya lawatan ke, aktiviti apa-apalah dekat luar bilik darjah tu memang tak ada. PJ, seni pun kalau ada pun mungkin dalam kelas sajalah, kita tak ada buat dekat luar-luar tu tak ada. Okey, untuk peranan ibu bapa ni selain daripada kita guru-guru dekat sekolah ni yang memberi pelbagai info, maklumat pada anak-anak, maklumlah kita sekarang berada dalam suasana yang memang lain. Maksudnya lain sebelumnya kot. Okey. Ibu bapa pun perlulah beri kesedaran dan kefahaman
kepada anak-anak tentang COVID ni lah. Rasanya semua orang dah tahu kot. Kalau dok tengok TV pun rasanya boleh terangkan secara terus je pada anak-anak. Apa yang perlu, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Contohnya penjarakan sosial, kalau dulu boleh tepuk tampar dengan kawan-kawan. Sekarang dah tak boleh. Kalau dulu boleh salam-salam dengan mu'alimah, sekarang dah tak boleh. Amal kebersihan sebelum dan selepas makan. Ibu bapa juga digalakkan hantar dan jemput anak-anak sendiri. Kalau boleh lah, senang. Tak payah suruh orang lain. Kalau sebelum ni ada yang suruh jiran. Susah lah sikit rasanya kalau gitu. Okey, kemudian sebelum hadir ke sekolah tu, pastikan anak-anak bersarapan dulu. Kemudian kena nasihat jugalah anak-anak supaya kadang-kadang anak-anak ada bawa bekal dari rumah. Tak payahlah kongsi kawan dengan kawan-kawan. Bukan kedekut tapi untuk jagalah. Jaga dia punya penjarakan antara anak-anak tu. Maklumlah kalau kongsi makanan ni tahulah kan dia duduknya. Makanan ke minuman ke, jaga kebersihan dan keselamatan anak-anak. Kena sentiasa. Kena pesan sokmo kata. Pesan sokmo basuh tangan. Lepas balik sekolah tu kena mandi. Kalau sebelum ni balik sekolah je tidur selalu. Untuk anak-anak yang naik van. Untuk anak-anak yang naik van ni dia ada SOP dia sendiri. Kalau dalam van tu memang tak ada penjarakan lah. Rasanya kalau van-van sekolah ni rasanya tahu je pasal SOP macam mana keadaan dalam van tu. Dia ada dalam Kementerian Pengangkutan punya SOP tu dia ada macam mana kalau yang bawa van ni dengan anak-anak tu lah. Kena kawal juga pergerakan anak-anak ketika datang dan balik macam keperluan mengikut keperluan pihak sekolah. Contohnya kalau pagi tu parents kena tunggu dulu. Jangan lepas je anak-anak keluar kereta pun masuk untuk tahu benda. Sebab kita ada step-step dia dulu sebelum masuk kelas ni. Kena cek suhu, lepas tu kena muklimah kena tanda dulu. Anak-anak yang baru-baru masuk ni memang kelas pun memang berterabur. Tapi kami akan sediakan senarai tu. Nama anak-anak tu memang akan diberilah ikut kelas-kelas dia sebab kita bukan duduk dalam kelas yang sama. Contohnya kalau darjah 1 30 orang sekelas, sekarang ni dia akan jadi 15 satu kelas. Daripada 2 kelas tu dia akan pecahkan kepada 4 kelas. Kemudian kena bekalkan macam tadi saya kata bekalkan pelitup muka dan juga hand sanitizer pada anak-anak. Kena ajarlah kalau dekat rumah tu rasanya kalau awal-awal tu mungkinlah kalau anak saya sendiri pun awal-awal tu hand sanitizer tu memang pakai seumur. Tapi bila ngelah-ngelah ni dia rasa macam selamat je. Tak tahu mana tu. Kena sentiasa ajarlah. Kita masih lagi menjaga benda-benda tu semua. Kena pastikan peralatan dan bahan pembelajaran anak-anak mencukupi tanpa perlu berkongsi. Contohnya pensel, pemadam, pembaris tu. Kalau sebelum-sebelum ni biasanya ada je anak-anak yang memang mari sekolah tu bawa pensel case je tapi dalam kosong. Pinjam dengan kawan-kawan. Tapi lepas ni mungkin kena pastikan lah kita sebagai parents ni kena alert lah pasal peralatan dan bahan anak-anak ni kena cukup lah supaya dia dok berkongsi dan berjalan ketika dalam kelas. Oh dah habis dah. Okey, kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk pada bahagian akademik, mungkin ada parents yang nak tanya ke apa-apa ke, boleh. Stop sharing. Tekan dulu stop sharing. Okey, boleh je parents mana-mana yang nak tanya. Ataupun sambil-sambil nanti Muklimah Aisyah bentang pasal akademik. Assalamualaikum. Ada sedikit pertanyaan. Ya. Okey, saya Puan Samsida. Ya. Ini tanyakan, tadi ada PKM katakan
dekat sekolah buka pada pukul 7.40 pagi kan. Ya, ya. Jadi, apakah ada tak satu mekanisme yang boleh diguna pakai sekiranya parents tu hantar awal ke masa yang telah ditetapkan? Sebab contohnya kalau ada setengah parents tu cikgu juga dia kena pergi sekolah pun awal untuk check pada jadi macam awal pukul berapa tu? Kalau kami petugas 6.45 memang bertolak pada rumah. Jadi pagi memang kena ada kat pintu pagar congok situ dah jugalah. Okey, faham cikgu. Okey, sebenarnya 7.40 tu memang waktu memang paling lambat sebenarnya. Kalau sebenarnya 7.40 tu anak-anak memang lambat dah main sekolah. Maknanya dia awal lagi daripada 7.40. InsyaAllah cikgu-cikgu dan mu'alim-mu'alimah dekat sekolah ni memang dalam pukul 7 suku tu memang ada dah lah untuk musim ni. Dia memang akan standby dah. Memang awal lah boleh je hantar awal tu. Masalahnya tu memang dah hantar dah anak. Sepatutnya memang kalau ikut hari bertugas kami kena 6.45 bertolak. So pukul 7, dalam pukul 7 kot sampai dekat Al-Amin tu. Okey, insyaAllah ada je orang. Memang kita standby awal je. Waktu 7.40 tu sebenarnya waktunya waktu sesi bermulanya persekolahan. Alright, Maknanya 7.40 tu paling lewat anak-anak sampai dekat sekolah. Okey. Jelas. Terima kasih. Okey, untuk parents yang lain kalau nak tanya apa-apa boleh je melalui chat ni. Nanti boleh je saya jawab. Ataupun Maklimah jawab, Maklimah Nazilah jawab. Okey, ada lagi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Maklimah Nazilah. Ahmad Fatmi ada tanya bila paling lewat boleh ambil anak? Bentuk makluman apa semua. Guru-guru dia akan bertugas sampai pukul 3.30 macam biasa. Kalau pejabat memang sampai pukul 4. Maknanya kita maklum ada ibu bapa yang bekerja, cikgu balik lambat. So, kita dah tahu dah betul. Sebab tu kita sediakan dewan tadi kan untuk anak-anak berkumpul sebelum ibu bapa ambil. Jadi nak kata bila paling lewat tu mana seboleh-bolehnya sehingga pukul 4 lah. Gitu. Sebabnya sampai pukul 4 tu insyaAllah baru pejabat tutup. Gitulah insyaAllah. Okey, untuk Cikgu Hadi ni dia ada tanya bayaran untuk makanan setiap hari persekolahannya. Bayaran RM2 tu anak-anak bawa duit setiap hari. Bila diberi makanannya dia terus bayar. Macam bayar kat kantin, cuma RM2 sahaja setiap hari. Okey, ada lagi. Masa suhu badan diambil setiap pagi, ada Puan Azidah Abdul Aziz ni tanya masa suhu badan diambil setiap pagi bila anak-anak masuk je. Macam tadi ada ditunjukkan gambar tadi kan, dekat pintu pagar tu. Memang anak-anak siapa je memang kita ambil terus lah. Maknanya kita tengoklah juga kalau hak jenis mari sekolah berlari tu mungkin kita tunggu dululah. Macam Sarana KPM kata kalau mari sekolah berjalan kaki naik basikal tu kita tunggu dulu, kita dah ambil terus. Kalau hak mari dengan kereta tu kita akan ambil terus je. Dia siapa kita ambil terus. Okey, untuk tahap 2 puasa sunat hari Khamis akan diteruskan ke? Ada soalan daripada ayah ni, Encik Fatuni. InsyaAllah akan diteruskan. Tu tak ada masalah lah. Kalau untuk hari puasa sunat ni akan dimaklumkan oleh PKKO dalam grup WhatsApp PK Tarbiyah. Tak boleh ke sekolah hari-hari Maklimah? Okey, ada ibu tanya tak boleh ke sekolah hari-hari Maklimah? Tak ada orang rumah nanti nak tengok hotdog sekolah tu. Okey. Sebenarnya kita cuba sebaik mungkin dah nak buat benda ni dan kita memang tak boleh lah nak memuaskan hati semua orang. Memang kita banyak dah fikir ni pecah kepala dah.
sebab apa kita pilih model yang ketiga secara penggiliran anak-anak mari sekolah tu, maknanya hari ni mari, esok dah mari, lusa dah mari, hari minggu hari seterusnya mari, kita gila-gila gitu tu, oleh kerana penjarakan dalam kelas tu daripada 30 contohnya, kita kena pecahkan jadi 2, 15. Jadi kelas kita sekarang ni memang cukup-cukup je 12 tu. Setiap kelas tu memang kena pecah 12 ke. Jadi daripada 12 kelas kita kena jadi 24 kelas. Ada kelas 12 je, macam mana tu nak jadi 24 kelas. Memang tak mampu nak menampung semua anak-anak pada satu masa. Sebab itulah sistem gile ni kita guna pakai. Ada yang tanya sesi gile ni sampai habis PKPP atau sehingga hujung tahun. Tu akan sehingga ada makluman daripada pihak KPM. Kalau dia kata boleh balik asal dah, duduk 30 orang sekelas, tu baru kita akan ubah balik lah. Selagi tiada makluman dari pihak yang berwajib tu, memang kita akan ikut je lah. Okeylah, mungkin setakat tu saja. Kalau ada sebarang persoalan boleh lanjutkan dekat bahagian chat ni. Saya akan jawab lah insyaAllah. Saya serahkan semula pada MC Anis Murshidah. Terima kasih. Terima kasih kepada Maklimah Zainab. Untuk seterusnya, nanti kalau ada soalan lagi kita akan cek sambil tu chat tu. Maklimah Aisyah pula yang akan memberi penerangan berkenaan dengan dari segi akademik pula. Silakan Maklimah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maklimah Aisyah. Saya akan tambah sikit je yang Maklimah Zainab dah sebut tadi sebenarnya. Berkenaan dengan saat ni pun ada soalan tanya 15 bulan ni murid tahun 5. Okey, seperti yang KPM nyatakan, kita akan ikutlah insya-Allah. 15 hingga 21 bulan tu maksudnya Rabu, Khamis, Ahad, Isnin, Selasa. Tahun 5 dan tahun 6 sahaja yang akan ke sekolah. Dan tahun 5 akan jadi 4 kelas, tahun 6 pun 4 kelas. Dan tahun 1, 2, 3, 4 tu yang ada di rumah tu bukan bermakna dia orang masih bercuti, tapi kelas online tu akan tetap berjalan lah seperti sebelum ni. Okey, dan bila mula je 22 bulan 7 tu barulah kita akan ikut giliran yang Maklimah Zainab nyatakan tadi. Hari Ahad dan Selasa 1, 4, 6. Hari Isnin, Rabu 2, 3, 5 dan hari Khamis 5 dan 6 sahaja. Maksudnya yang tu baru bergilir lah maksudnya. Tapi yang bergilir pun yang datang ke sekolah tu kelas secara bersemuka dengan cikgu, tapi yang di rumah pun akan kelas online jugalah, macam sebelum-sebelum ni. Cuma mungkin kita akan tambah baik lah insyaAllah. Okey, tentang homework lah yang kelas bersemuka tu mungkinlah tak ada masalah sangat, seperti dulu-dulu lah, cuma dalam keadaan normal baru tu. Tapi untuk yang online kelas ni ataupun belajar dari rumah ni, cikgu-cikgu akan, kalau tak buat secara Google Meet pun mungkin muallim-muallimah akan bagi kerja rumah ataupun tugasan. Biasanya tugasan tu akan dimasukkan dulu sebelum kita wujudkan Google Classroom tu. Memang dalam WhatsApp tu penuh lah segala informasi, segala kerja rumah semua-semua. Tapi sekarang ni kita nak meriahkan Google Classroom tu. Maknanya segala homework ataupun segala video yang cikgu nak tunjuk ke, nak kongsi ke, semua tu akan dikongsikan dalam Google Classroom. Tapi setakat kemarin lah saya cek untuk kelas tahap 2 lah terutamanya, Google Classroom tu tak meriah mana lah. Maksudnya ahli yang join kelas tu pun rasanya separuh kelas. Ada kelas tu tak sampai separuh murid pun yang join Google Classroom tu. Agak kecewa jugalah maksudnya, sebab
ada kelas-kelas tu cikgu dia secara berkala akan bagi video ke homework ke tugasan apa-apalah. Maksudnya harap-harapnya lepas pada perjumpaan kita ni ibu bapa boleh maknanya kalau tak guna email Gmail ibu bapa pun boleh murid tu sendiri boleh buat Gmail dia sendiri dan boleh join Google Classroom tu. Tak bolehlah ganggu Gmail mak ayah ni kan, takutkan penuh pula Gmail mak ayah tu. Maknanya anak-anak boleh buat Gmail sendiri dan join Google Classroom tu. Mukadimah dah bagi dah post dah kod kelas masing-masing tu. Maksudnya lepas ni agak-agaknya esok ataupun hari Ahad ni bila saya check Google Classroom setiap kelas tu agak-agaknya ahli kelas tu dah meningkat lah. Kalau boleh nak satu kelas tu join. Tapi tak mula join mula-mula je, lepas tu secara berkala tu tak join lah. Tak mula gitu. InsyaAllah kita akan gunakan tu secara aktif lah. Okay. Sebab Google Classroom tu kita boleh buka bila-bila kita free. Ataupun mak ayah kerja siang ni kerja, malam nanti boleh buka. Kalau maknanya mak ayah boleh check lah, maksudnya balik kerja kat orang tengok anak buat lagi kerja ni, buat kerja ni. Maksudnya boleh dipantau lah walaupun mak ayah bekerja. Okey, satu lagi sekarang ni sekolah dah ada YouTube sendiri. Nak promote sikit lah ni. Video-video pun ada yang mu'alim-mu'alimah post dalam YouTube sekolah. Nanti boleh carilah Seri Al-Amin Dungun. Boleh like, share dan subscribe. Okay. InsyaAllah kita meriahkan YouTube sekolah juga. Tentang jadual tu memang sepenuhnya akan berubah lah daripada jadual sebelum ni. Dalam proses lagi, untuk 5-6 ni insyaAllah saya akan bagi paling lewat pun hari Senin ni lah, paling lewat. InsyaAllah 2 hari sebelum mula sekolah. Okay, rasanya tu saja untuk makluman. Kalau ada nak tanya, mungkin ada benda yang saya tak sampaikan ke terlupakan, boleh tanyalah. InsyaAllah kalau boleh jawab, saya jawab. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, ada soalan daripada ibu bapa berkenaan akademik? Adakah yang tak jelas? Ada ke perkara-perkara yang tak jelas? Kau ada cakap. Ada orang yang jadi orang yang follow yang sedia ada ke jawab lagi. Kalau okey. Okey, tanya. Berkenaan SOP ataupun akademik tu, ada sesiapa ke nak tanya? Masih tak jelas? Jadual ni dah cover tadi. Jadi ada Puan Suhaizah tanya jadual kelas follow yang sedia ada ke? Ya. Jadi secara total dia akan berubah sepenuhnya. Kalau ikut Maklimah Aisyah cakap tadi. Dia akan update dari masa semasa. Tapi tak tahu. Tentang jadual tu memang berubah sepenuhnya dan macam saya cover tadi lah, insyaAllah 2 hari sebelum sekolah minggu depan saya akan post untuk yang 5-6 dulu. Untuk yang penggiliran 22 tu saya akan post seterusnya lah. Tak mau bolong sangat. Dan untuk pembahagian murid kelas murid pun akan dipost juga. Maknanya contohnya tahun 6 tu ada 4 kelas. Maksudnya murid ni kelas mana. Kita mungkin akan ada, tak ada lah nama baru kelas. Contohnya Ibnu Majah 1, Ibnu Majah 2 tu je kan. Maksudnya tak mau mengelirukan kat kita kan kelas banyak-banyak nama kan habis mabuk lah ke. InsyaAllah akan dipost lah dalam grup kelas nanti. Okey, yang ada Siti yang tanya darjah 6 akan ada peperiksaan juga. UPSR memang cancel dan SPPM seperti yang kita dah post awal PKP dulu, dia ada 2 keadaan. Jika sekolah buka sebelum 15 Julai, peperiksaan diteruskan. Jika sekolah buka selepas 15 Julai, dibatalkan. Jadi sebab kita ni buka 15 tengah-tengah. Jadi peperiksaan SPPIM tu tetap diteruskan. Tarikhnya November, awal November. Saya berapa? 4 November ke 5 November. Nanti akan diberitahu balik tarikh tu. Okay. Ada soalan lagi?
Itu ada Encik Rafidi. Zai. Ada mama sebaca dia cakap pasal kita tak cakap pasal bilik isolasi. Tadi yang dulu kat Zakat. Ada. Lupa nak sebut dia. Isolasi. Apa? Okey. Soalan Cik Rafidi. Tak dengar apa? Masa mari sekolah Tak dengar. okey. Okey, Cik Rafidi tanya. Okey, Kalau masa kalau soalan Cik Rafidi ni kalau masa mari sekolah okey, tak demam lagi. Tiba-tiba demam masa belajar. Adakah pusat isolasi di sekolah? Ya, kita memang ada pusat, ada bilik lah. Ada bilik isolasi di sekolah. Memang ada pemantauan daripada guru kesihatan. Memang ada lah. InsyaAllah kalau kita rasa macam demam dia tu kita tak boleh nak buat benda, memang kita call parents lah. Sementara parents datang sekolah tu ambil anak, memang dia duduk dekat bilik isolasi tu. SPPM tahun 5 ada juga ke? SPPM? Tak ada. Untuk SPPIM tahun 5, ada orang tanya ada juga ke? Untuk tahun ni dibatalkan. Tahun 6 saja. Tahun 6 saja tahun ni. Kira darjah 5 dan 6 sekolah, 5 sektor biasa, jadual panggilan bermula 22. Ya, betul. Dia tanya kira darjah 5 dan 6 sekolah 15 hingga 21 seperti biasa. Jadual penggiliran bermula 22 bulan 7. Ya, betul. Ada lagi ke? Ini tu semua buka muka ke? Nak start kat gambar. Kalau UPS saja nak ada pentaksiran ke? Untuk masuk sekolah. Tak ada orang tanya lah. Okey, untuk UPSR tu dibatalkan. Cuma ada pentaksiran kita cuma juga. tunggulah daripada arahan KPM jenis pentaksiran yang akan kita buat nanti. Cakap ada ke sekolah masuk sekolah ni? Untuk SPPIM tahun 6 pada November tu tarikh insya-Allah akan dimaklumkanlah oleh pihak sekolah. Yang awal bulan. Senyap je. Ada suara buka gambar. Okey, rasanya tak ada dah yang nak bertanya, ada ke? Sekarang berapa? 10. 10. Awas ya. Okey, kalau tak ada soalan, kan ada lagi nak bertanya? Kita buka lagi. Mana-mana yang tak jelas lagi ke penerangan dari segi SOP ataupun akademik, boleh tanya ni. Syah, pasal pakaian sekolah mana Syah? Tak ada yang nak bertanya ke? Hebat ibu bapa kita, jelas. Okey, Ani nak minta ibu bapa buka sekejap muka boleh? Kita nak snap gambar tu. Ada soalan tanya. Oh, ada soalan. Apa dia buat 2 sesi? Muhammad Hakir, ada yang tanya kenapa sekolah tak buat 2 sesi. Kita guru sikit. Sebab Okey, ada yang tanya kenapa sekolah tak buat 2 sesi. 2 sesi untuk model yang kedua rasanya. Kita tak buat 2 sesi. Masalah guru lah sebab kita guru sikit. Takutlah dari pagi. dia dah kena. Dia memang jadual guru pun memang berubah sebenarnya.
Jadual anak-anak tu sikit, tapi jadual guru ni dia berubah jadi double. Sebab kelas yang dipecahkan tu guru lainnya akan masuk. Walaupun isi pembelajaran anak-anak tu sama, contohnya kalau tahun 1 tu dipecahkan kepada 4 kelas. Isi pembelajaran tu sama, cuma guru tu berlainan. Maknanya guru lain yang kena top up dekat kelas yang dipecahkan tu. Jadi oleh kerana kita kekangan guru jugalah, guru yang tak berapa ramai, yang memang ni sebelum ni memang cukup-cukup lah. Bila dipecah-pecah kelas tu, maknanya tugas guru tu bertambah. Takutlah kualiti pengajaran tu berkurang bila guru dari pagi pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang nak kena stay dekat sekolah. Dari pagi ngajar masuk kelas ni, kelas tu, kelas ni, takut tak ada kualiti lah. Tu cara pengajaran tu. Siapa kita tanya tu? Sekiranya murid membawa bekal ke sekolah, mesti kena ambil makanan yang RM2 tu? Ya, semua murid memang kena ambil makanan yang dibekalkan oleh pihak sekolah walaupun dia bawa bekal. Sebab susah juga sebenarnya kalau orang ni kata nak, orang ni tak ambuh, orang ni nak, orang ni tak ambuh. Jadi takut berlaku pembaziran lah dekat sekolah pula. Okay. Akak Selasa. Selasa dia perlu pakai baju. Kena pakai baju? Kena pakai uniform tak hari Selasa? Okay, untuk hari Selasa tu ada ibu tanya perlu pakai uniform. Okay, stay kena pakai. Kita macam biasa, cuma norma baru. Maksudnya pakai je lah uniform KRS tu. Saya ni jawab dah. Okey, boleh je share maklumat-maklumat yang ataupun slide yang dibekalkan tadi tu pada kelas-kelas. Ada je parents yang dah share pun ada. Okey, parents boleh juga cadang menu untuk waktu rehat. Kalau setakat ni apa yang kami bincang-bincang lah, insyaAllah maklumat-maklumat tentang menu tu kita akan sampaikan pada pekerja kantin lah. Menu-menu tu pada hari Ahad ni. Mungkin parents boleh je nak cadang menu benda yang nak waktu rehat tu sesuai dengan RM2 tu. Contohnya nasi goreng dengan ayam goreng seketul ke. Kalau sebelum ni nasi goreng saja je, tak ada ayam goreng. Kalau RM2 tu mungkin berbeza lah daripada sebelum ni. Mungkin ada ayam seketul dengan nasi goreng. Nasi kapur ada kuah dan ayam goreng. Sambal apa? Anda dah share tu. Dia cadang nasi kapur, ada kuah dan ayam goreng. InsyaAllah kita akan pertimbangkan lah sesuai dengan bajet yang kita buat tu. Ada lagi soalan yang terlepas? KRSM. Ada lagi ke yang terlepas pandang? Sekarang kita share maklumat. Kita ada ALP dah masuk. Tak sama. Kebagi dulu. Okey, ada lagi? So kalau tak ada kita tak gambar. Okey, boleh buka gambar masing-masing. Boleh buka kamera masing-masing. Ni Anis nak ambil gambar ni. Nampak dah semua orang. Oh ada Kak Abby dalam kereta boleh je dengar Kak Abby kan? Saya buat Alimah Nazilah tengah masak nasi goreng tu boleh je join meeting. Yang kat dia semua dah Terima kena kasih. Macam mana nak cukupkan semua orang? Tidak dia cukup ke semua orang. Kalau nak semua orang dia cuma list nama je tepi. Tak dah. Itu je lah. Okay, ready. Pasal. Ready, senyum. Oh, lambatnya ni pun sudah. Okay. Satu. Siapa tu? Ni yang kucing ni. Siapa kat saya ni? Nak bukti Okay. 1, 2. Kakak cepat cakap. Tak dengar. 1, 2. Senyum 1, 2. Kak Abby senyum. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3.
Sekejap je sekejap nak dekat sama chat. Sekejap kat bahagian chat. Ambil je sekali dengan chat dengan gambar tu. Okey, 1, 2. Anak dah makan? Ya Kak cepat, terima kasih. Okey, sekejap ada soalan. Ada. Anak dah makan seafood. Tu cakap mana Kena ada maklum. allergic tu kena beritahu. Okey. Ada yang takkan seafood kata anak saya allergic tak boleh makan seafood. Okey, untuk parents yang anak-anak memang ada allergic tu, tak boleh makan seafood, ada yang tak boleh makan ayam, tak boleh makan ikan ke, boleh direct office boleh maklumlah pada pihak sekolah ataupun pada guru kelas pun boleh. Nanti akan dimaklumkan oleh diorang pada kami lah. Mungkin lauk lain akan digantikan untuk dia. Mungkin tak ramai lah kot yang allergic tu. Kita boleh je lah standby makanan lain tu. Sama juga. Okey, insya-Allah kita akan buatlah apa yang mampu. Bisa. Okey, kalau lepas ni ada soalan lagi. Kita boleh lagi. Okey, terima kasih kepada Mukadimah Aisyah dan Mukadimah Zainab atas penerangan tadi. Harapnya ibu bapa jelas akan SOP dan sistem penggiliran yang kita ambil lah. Walaupun banyak kekangan yang kita hadapi sepanjang untuk sisi persekolahan ni, rasanya kita perlu biasakan diri dengan norma baru kita je lah, insyaAllah. Dan apa-apa cadangan ataupun lepas dalam ni, yakin dalam masa nanti bila start sekolah dia akan ada benda-benda yang baru yang kita akan jumpa. Mungkin dari segi SOP baru kita boleh buat. Mungkin akan cadangan sentiasa kita lalukan daripada ibu bapa untuk jadi lebih baiklah pengurusan sesi persekolahan kita. InsyaAllah oleh itu terima kasih kepada semua yang hadir. Harapnya Anis akan kongsi video ni, bila video dah masuk dalam Google Drive kita akan kongsi kepada ibu bapa mana-mana yang tak dapat lah. Terima kasih kepada guru-guru yang hadir, ibu bapa, pihak-pihak IBG yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Duha. Terima kasih. Terima kasih semua, sebarang cadangan semua kita terbuka kepada guru kelas, boleh hantar ataupun kepada nombor telefon sekolah pun kita terima sebarang cadangan ataupun cadangan lah. Contoh dari segi tadi yang makanan tu kita akan perbaiki dari segi masa ke semasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.